Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Mohon saudara-saudara semua untuk share dan repost video saya ini. Jadi saya nak respon kepada beberapa persoalan lah. Ada orang WhatsApp saya tanya saya. Dia tanya saya dengan desas-desus yang berlaku sekarang ni tentang kestabilan kerajaan ni, adakah Anwar Ibrahim ni akan kekal sebagai Perdana Menteri? So mereka beritahu saya, mereka kata adalah walanan-walanan duk memberi jaminan kepada penyokong-penyokong mereka, yang mana mereka duk kata bahawa jangan risau, Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri selama 5 tahun. Jadi saya tak kata dia salah, dan saya pun tak kata dia tidak akan kekal jadi Perdana Menteri. Jadi bila kita sebut tentang Perdana Menteri ini, kita kena rujuk pada perlembagaan lah. Desas-desus yang dikatakan ini adalah merujuk kepada perlembagaan. Jadi bila kita bercakap soal keabsahan ataupun kita bercakap soal adakah seseorang itu boleh bertahan menjadi Perdana Menteri ataupun tak, selepas dia dilantik jadi Perdana Menteri, maka dia merujuk kepada perlembagaan di bawah perkara 43.4. Yang mana perkara 43 fasal yang keempat ini mengatakan bahawa sekiranya Perdana Menteri tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat ataupun tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka dia perlulah meletakkan jawatannya. Jadi ini terang dalam perlembagaan bagi tahu semikian. Jadi kalau soalan ni kata apa yang dihuraikan oleh walanon tu betul lah, kalau Perdana Menteri itu ada kepercayaan, orang sokong dia, jadi dia ada majoriti, maka dia bolehlah terus jadi Perdana Menteri selama 5 tahun. Jadi apa yang desas-desus yang dikatakan ini adalah apabila dia tidak lagi mendapat kepercayaan ataupun tidak lagi mendapat sokongan, maka macam mana dia punya kedudukannya? Maka dia tidak lagi boleh menjadi Perdana Menteri lah. Dia perlu resign, merujuk kepada perlembagaan. Jadi desas-desus ini mengatakan ada 52 ahli parlimen akan menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Cuma sekarang ni dikatakan Anwar Ibrahim pada waktu itu mungkin ada 92 sokongan saja ahli parlimen. Jadi kita perlu tahulah satu perkara dalam pembentukan Malaysia ni, kalau kita mengaji pengajian Malaysia ni, kita ada 222 parlimen. Jadi bagaimana seseorang Perdana Menteri itu nak diangkat menjadi seorang Perdana Menteri, dia mestilah mendapat sokongan paling kurang pun 112 orang. Jadi majoriti 112 orang baru dia boleh diangkat jadi Perdana Menteri. Kalau dia cuma ada 92 saja, macam mana? Kalau dia ada 92, macam mana dia nak jadi Perdana Menteri? So dia kena resign lah. Jadi bagaimana dia ingin mentadbir negara di saat dia telah pun hilang sokongan tersebut? Maka dekat sini saudara semua tahu, tidak ada sesiapa pun yang boleh menyelamatkan Anwar Ibrahim sekiranya dia telah pun ditolak oleh ahli-ahli parlimen dalam kerajaan itu sendiri. Jadi tuan-tuan, ada pihak mengatakan jika keraplah kita nak tukar Perdana Menteri ini, maka ekonomi negara kita akan merudum dan pelabur asing dia akan tidak lagi yakin dengan Malaysia. Adalah orang kata pihak-pihak tertentu yang bawa hujah ni. So ini adalah soalan yang kedua lah. Jadi saudara, dalam sistem demokrasi perkara ini biasa. Dia tak boleh bagi alasan macam ni. Alasan ini adalah tidak berfakta dan hanya nak menakutkan rakyat saja. Sekiranya saudara melihatlah kepada negara-negara seperti Australia, pada tahun 2017 Perdana Menteri dia adalah Julie Bishop. Kemudian setahun selepas itu tukar Perdana Menteri, 2018 tukar kepada Matthias Horman. Dan selepas itu setahun dia jadi Perdana Menteri, ditukar pula kepada Scott Morrison. Dan sekarang ini adalah Anthony Albanese. Jadi setiap tahun tukar Perdana Menteri, tapi ekonomi kat sana okey je, tak ada masalah apa pun. Begitu juga dengan UK tuan-tuan, pada tahun 2019 sehingga tahun 2022 Boris Johnson. Lepas tu tahun 2022 Liz Truss. 45 hari ditukar kepada Rishi Sunak. Jadi macam tu juga ekonomi dia. Mana ada pelabur lari apa semua pun. Jadi begitu jugalah seperti negara Euro yang lain seperti Itali. Itali tuan-tuan 2018-2019 tahun saja.
dia punya Perdana Menteri dia adalah macam mana nak sebut nama ni Giuseppe Conte. Dia setahun. Lepas setahun ditukar pula kepada Mario Draghi. Lepas setahun tukar pula sekarang ni Giorgia Meloni. Jadi setiap tahun tukar Perdana Menteri. Dia tak jadi efek apa-apa pun. Dan jadi saudara perlu melihatlah adakah negara-negara seperti UK, Australia, Itali yang sering tukar Perdana Menteri ni, saudara perlu tengok. Betul ke berlakunya krisis ekonomi dekat sana? Seumpama yang mereka kata ni lah, kejatuhan mata wang dan ketidakyakinan pelaburan asing dekat negara tersebut. Sebab itu saya kata ini hanyalah sekadar alasan untuk menakut-nakutkan rakyat Malaysia tentang penukaran Perdana Menteri. Sedangkan negara-negara luar, mereka tahu rakyat Malaysia ni selalunya bukan nak pergi tengok pun tentang negara luar ni, kecuali orang politik lah kan. Jadi orang politik dia duk kaji lah tentang politik Asian, politik international dan sebagainya. Jadi banyaknya orang-orang luar bandar, middle class people ni dia tak tengok. Jadi itulah dia pun duk jual. Duk kata usahagi mata wang jatuh, ekonomi lari dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sekarang ekonomi semakin teruk. Rakyat semakin derita. Jadi ini belum berlaku penukaran Perdana Menteri pun teruk dah ekonomi, rakyat derita. Dan saya ambil example lah tuan-tuan. Kalau kita tengok sekarang ni, dalam konteks sekarang ni, kenapa kita perlu tukar Perdana Menteri? Contohlah saya ada kereta saya rosak. Jadi saya pun hantarlah pergi kat seorang Roman ni, suruh dia repair. Rosak tu mungkin rosak dia punya, orang kata aircon dia saja. Lepas tu hantar kat Pomen ni kata, oh banyak rosak ni, rosak gearbox dan sebagainya. So saya lihat orang yang saya hantar ni, yang saya percaya untuk dia repair kereta saya ni, dia bukan nak repair kerosakan, dia tambah lagi kerosakan kereta saya. Jadi saya nak tanya pada tuan-tuan, adakah saya nak bagi dia terus repair kereta saya? Kalau saya bagi dia terus repair kereta saya, dia punya kos meningkat, saya nak kena keluar banyak duit untuk repair kereta. Confirm lah saya akan cari Pomen yang baru untuk repair kereta saya yang lebih berkualiti. Begitu jugalah dengan Anwar Ibrahim sekarang ni tuan-tuan. Masa pilihan raya apa yang dia tak janji? 25 tahun dia janji macam-macam kat rakyat. Kata nak memperbaiki keadaan negara, nak reformasi dan sebagainya. 25 tahun orang percaya rakyat yang susah, rakyat yang derita, kita parti yang susah, parti yang derita, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan, bukan sekarang ni bukan rakyat tak bagi peluang kat dia. Rakyat dah bagi peluang kat dia untuk memerintah, tapi sepanjang pemerintahan dia tidak ada satu pun diperbaiki. Malah keadaan negara semakin meruncing dan semakin rosak, hinasa di bawah pentadbiran beliau. So sekarang ni tuan-tuan, kita dah tengok, kita dah bagi peluang kat dia. 6 bulan tuan-tuan. Kalau kita lihat, kita dah bagi kat dia. Ada pelbagai kerosakan. Takkan kita nak tunggu 5 tahun? Rakyat semakin tertekan, terbeban dengan hutang dan peningkatan kos ni cara hidup. Pelabur mana yang nak masuk? Duk cerita tahu, kalau kita tak tukar Perdana Menteri, nanti pelabur baik masuk. Pelabur gila mana yang nak masuk? Kalau dia tidak boleh dapat untung dekat pelaburan dia. Sekarang ni Persatuan Pengilang Malaysia bagi tahu ada peningkatan tarif elektrik 44%. Lepas tu sekarang ni rakyat pula dia mana ada kuasa membeli dan sebagainya. So orang gila mana yang nak main melabur kat negara kita? So kita perlu memperbaiki benda ni tuan-tuan. Jadi alasan bahawa nak bagi peluang pada Anwar Ibrahim lagi, saya rasa bukan alasan yang kukuh lah untuk mereka bagi. 100 hari kita dah bagi, dia tak buat apa-apa. Sekarang ni 6 bulan, masih lagi nak minta bagi peluang. Masa ada peluang, sibuk nak enjoy dengan duit rakyat. Buat jamuan rumah terbuka sampai 6-7 jamuan dengan hadiah motosikal. Macam-macam lah. Tu pun motosikal, dia kata gaib motosikal tu. Rakyat bagi tahu sekarang ni, no more peluang. Sila berambus kalau tak ada hak sokongan. Tak ada dah peluang-peluang apa mengarut 25 tahun orang dengar. Orang nak bagi peluang tapi tak buat apa-apa lah, nak minta lagi peluang. Wakil rakyat yang ada sekarang ni pun kena ingatlah, buatlah kerja cepat sikit. Ingatlah anda diangkat oleh rakyat. Sekiranya rakyat esok menolak anda jangan menyesal. Jadi buatlah keputusan cepat-cepat sikit. Sekarang ni apa yang kita nak adalah seorang Perdana Menteri yang baru yang boleh menjamin masa depan Malaysia, bukan yang hanya beromong
kosong semata-mata dan merugikan wang rakyat. Hanya duk cerita mencerakinkan lah, itulah, inilah. Tapi hakikat sebenarnya apa yang dia buat selama 6 bulan ni? Kita duk tengok, duk syok sendiri je. Tak habis-habis cerita politik je. Jadi tak boleh, Perdana Menteri dia tak boleh nak masuk cerita politik hari-hari. Parti ni salah, parti ni salah, tak boleh. Jadi Perdana Menteri dia kena fokus pada pentadbiran negara, kena fokus pada pengurusan negara. Ini kerja nak pergi cari salah orang semua tak boleh, tuan-tuan. Kita tak boleh tunggu lama lah. Jadi kalau dia tak ada sokongan tu lebih-lebih baiklah. Bagi ada muka sikit, letak jawatan je. Kalau benda ni betul lah. Kalau benda ni tak betul, dia kena memperbaiki diri dia lah. Dia kena berubah lah. Kena berubah ke arah yang lebih baik. Dia tahu rakyat marah dia, baru jadi 6 bulan. Rakyat ada fikir nak jatuhkan dia. Orang duk fikir nak jatuhkan dia. So dia kena berubah lah. Kena berubah buat benda yang baik-baik lah. Agenda reformasi tu pergi ke mana? Dia punya manifesto dia dekat mana pergi kan? Okey tuan-tuan, saya rasa setakat tu sajalah untuk hari ini. Wallahualam.